Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i was mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Kita bincang sama kitab kita ni Jawharatul Tauhid, Permata Ilmu Tauhid, satu pendalaman terhadap i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang nazam Jawharatul Tauhid ni oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dan disyarah oleh Syekh Al-Bajuri dalam Tuhfatul Murid ya. Jadi kita nak bincang kitab ni lah. Nazam Syair yang ke-103 kita nak baca ni. Nazam Syair yang ke-103. Yang ni masalah hari akhirat ni dan ketakutan di padang mahsyar. Masalah hari akhirat dan ketakutan di padang mahsyar. Nazam dia bunyi wal yaumul akhir thumma haulul mawqif haqqan fakhaffif ya rahim wal yaumul akhir thumma haulul mawqif haqqun fakhaffif ya rahim was'ifi. Dan hari akhir itu kemudian ketakutan di tempat perberhentian adalah hak, adalah benar tak? Maka ringankanlah wahai yang maha penyayang dan berilah pertolongan. Fakhaffif ya rahim was'ifi. Jadi hari akhir itu adalah hari kiamat lah. Wal yaumil akhir tu, hari akhir tu adalah kiamat. Permulaannya dari waktu penggiringan. Waktu dia digiring-giring ni maksudnya pakai giring amal lah giring ni. Giring hingga waktu yang tidak terbatas berdasarkan qaul yang sahih. Waktu yang tak tahulah nama sungguh ni. Juga dikatakan bahawa batasnya itu hingga ahli syurga masuk syurga dan ahli neraka masuk neraka. Gitulah. Dia tentu masuk syurga ke neraka dah. Dinamakan hari itu dengan hari akhir kerana dialah hari akhir daripada hari-hari di dunia ini, dengan makna bahawa dia bersambung dengan akhir daripada hari-hari dunia, kerana hari akhir itu bukanlah bahagian daripadanya di hari-hari dunia. Jadi kalau sebut hari akhirat bukan akhirat akhir di dunia. Yang akhirat ni hari yang kira di hujung putus dengan dunia tu, sambung dengan alam akhirat tu. Dia tidak di dunia lagi, dunia hancur. Dinamakan dengan hari kiamat kerana bangkitnya manusia pada hari itu dari kubur-kubur mereka, serta berdirinya mereka itu di hadapan penciptanya, dan tegaknya hujah yang menyelamatkan serta yang menyengsarakan bagi mereka masa itu. Bila tentulah siapa yang selamat, siapa yang sengsara dah. Dunia ni tak tahu lagi dah. Orang sangka-sangka dah. Ada kata ni ahli syurga ni bukan ahli syurga, tak tahu lagi dah hakikatnya. Esok dah ia akan diperhitungkan dengan terperinci lah. Perkataan musannif pengarang kitab ni, haulul mawqifi, ketakutan di tempat perberhentian. Haulu dah, haulu takut, mawqifi tempat berhenti dah. Di pada mahsyar lah. Adalah ketakutan yang terjadi di pada mahsyar, seperti kesulitan dan kesengsaraan yang dihadapi manusia kerana lamanya berdiri namanya duduk diri pada mahsyar lah. Ada dikatakan bahawa lamanya berdiri itu 1000 tahun, sebagaimana dalam ayat sejadah. Ada ayat sejadah cerita. Ada yang kata 50,000 tahun, sebagaimana dalam ayat Sa'ala. Dan ini tidak saling menafikan antara satu sama lain, kerana bilangan tersebut dalam Al-Quran itu tidak dapat difahami dah. Bukan maksud je serupa ke kita dunia ni, maksud je lah. Satu hari dunia lain, satu hari planet lain pula dah. Dia pusing dengan dia tu. Jadi benda tu bukan menafikan, kerana dia kira hari mengikut masa tertentu lah. Lamanya berdiri di pada mahsyar itu tidaklah sama, melainkan berbeza-beza. Dengan sebab berbeza-bezanya keadaan manusia. Sebenarnya masa pun yang dia buat oleh Allah SWT juga menyebabkan setiap orang itu berlain. Orang yang sengsara dia berasa sangat nama dia. Orang yang berbahagia dia tak rasa lama sangat dah. Maka berdiri itu akan lama sekali atas orang-orang kafir dan sederhana, atas orang fasik, serta ringan atas orang yang taat, sehingga menjadi seperti solat 2 rakaat saja. Berasa lama dah. Dia bahasa ni melibatkan perasaan rasa jadi tak rasa lama sangat bagi orang beriman, tapi orang yang sengsara lama sangat berada di pada mahsyar dah.
Termasuk yang akan dihadapi di pada masa itu adalah pertama, pengekangan manusia dengan keringatnya yang baunya lebih busuk dari bangkai hingga mencapai telinga-telinga mereka. Satu peluh. Nak nyawa, nak lemah dah dia, peluh. Peluh pula busuk dia. Lebih busuk daripada bangkai kata dia. Dah sampai ke telinga, dia kokak dah. Sedangkan keringat itu meresap pula ke dalam tanah. Sedalam 70 hasta lagi. Dan keadaan manusia di situ sesuai dengan kadar amalan mereka masing-masing. Orang yang tahu tu berat lah. Dia akan berkurang. Tengok orang lah. Orang yang tak ada. Tak sampai tahap tu dah. Maka dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, tadnu syamsu yawmal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mailin. فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاء ما وأشار عليه الصلاة والسلام إلى فيه. هذه رواية مسلم. Jadi kita ni 103 dah. Hadis ni kata hadis riwayat Muslim. Akhraj Muslim fi sahih kitab al-jannah wa sifatuhu wa sifatu na'imiha. Gitulah hadis riwayat Muslim dah daripada Miqdad bin Aswad. Jadi matahari kelak akan dekat dari sekalian makhluk. Matahari dekat dengan sekalian makhluk sehingga dia berada dari mereka seperti ukuran 1 mil. Ada satu batu dah. Dekat batu ni. Maka beradalah manusia itu berdasarkan kadar amal mereka dalam hal keringat itu. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai 2 mata kakinya. Ada yang sampai 2 lututnya. Ada yang sampai 2 pinggannya. Dan ada pula di antara mereka itu yang dikekang oleh keringatnya dengan sebenarnya pengekangannya. Maksudnya kokak-kokak lemah dia. Peluh. Dan Nabi SAW mengisyaratkan kepada mulutnya. Duduk atas taruh telinga dengan mulut dia. Atas taruh. Mengenai ukuran mil tu, para ulama ni. Kamiqdar al-mail lah. Mail lah. Para ulama menafsirkannya dengan seukuran panjang pensel celak dan dengan ukuran tertentu dah. Kata bukan main batu tu biasa dah. Tapi panjang pensel celak sedekah lah kata dah. Salim bin Umar berkata, demi Allah aku tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan mail tu. Mil tu dah apa dah. Apakah ukuran jarak di bumi ataukah mail yang dipakai untuk bercelak? Tak tahulah. Tapi sebenarnya tak tahu dah. Dekat sungguh. Atau sebatu sungguh. Yang pentingnya dekat dah. Yang penting dekat. Yang kedua, pertanyaan para malaikat pada manusia tentang amalan mereka dan putus asanya manusia padanya. Malaikat tidak tanya manusia soal selidik lah. Soal siasat. Allah Ta'ala berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun, dan tahanlah mereka di tempat perhentian kerana sungguhnya mereka akan ditanya. Surah As-Saffat ayat 24. Kena tahan nak berhenti lah. Lepas kena soal siasat. Yang ketiga, adanya kesaksian lidah, tangan, kaki, pendengaran, penglihatan, kulit, bumi, malam, siang, dan kesaksian malaikat hafazatul kiram. Malaikat penjaga yang mulia dah. Namun apa yang telah disebutkan di atas tidaklah akan menghinggapi para nabi. Cerita-cerita panjang yang dahsyat tu nabi tak kena dah. Para wali tak kena juga, dan tidak pula seluruh orang yang soleh. Orang soleh tak kena lah. Peluh keringat setara tu, lepas tu kena soal tak mudah ni. Oleh malaikat tak kena dah. Kerana firman Allah Ta'ala, wala yahzanuhumul faza'ul akbar, mereka tidak akan disusahkan oleh kedahsyatan yang terbesar pada hari kiamat. Surah Anbiya ayat 103. Mereka ni tak kena susah dah.
Nabi, sahabat, wali dan orang yang soleh-soleh ada, maka ni tidak akan kena susah dia. Maka sekalian mereka itu aman dari azab Allah, akan tetapi mereka takut terhadap Tuhan mereka dengan ketakutan ijlal dan azam. Jadi ketakutan yang hendak tu mengagungkan Allah dan membesarkan Allah. Kerana mereka takut dah dunia ni, selamatlah ke akhirat lah. Nazamnya ke 104. Perihal pengambilan sahifah. Tengok, ambil buku catat amal lah. Buku catat amal lah. Sahifah tu buku lah dah. Catat amal. Buku catat amal. Okey, nazamnya ke 104 ni. Wa wajibun akhdhul ibad as-suhfa kama min al-Quran nassan urifa. Dan mengambilnya para hamba-hamba akan sahifah. Akan sahifah, buku catatan amal, adalah wajib sebagaimana telah diketahui dari Al-Quran dalam keadaan mansus yang dinaskan. Al-Quran apa sebut? Ada catatan amal. Jadi benda tu wajib. Dan yakin dan percaya. Wajibnya para hamba mengambil sahifah catatan amal itu disebabkan adanya keterangan dari Al-Quran dan hadis. Serta pula telah teranggap ijma' sepakat para ulama atasnya. Maka wajiblah beriman dengan yang demikian itu. Dan barang siapa yang mengingkarinya adalah dia kafir. Siapa dia kata tak ada catatan amal esok dia kena jadi kafir dah. Sebab benda tu dalam Quran sebut. Yang dimasukkan dengan sahifah tu adalah kitab di mana malaikat mencatat padanya akan apa-apa yang telah diperbuat oleh hamba itu di dunia. Beberapa zahir hadis ada menyatakan bahawa tiap-tiap mukallaf yang dibebankan syariat mempunyai satu sahifah, satu catatan amal tu dah pada hari kiamat, akan tapi berbilang-bilang di dunia sebagaimana ditunjuk oleh hadis. Hari kiamat tu satu dah sahifah. Dunia ni berbilang-bilang, tengok dalilnya. Dalil yang tak ada. Ma min mu'min illa walahu kullu yawmin sahifatun fi idza tuyat wa laysa fiha istighfarun tuyat wa hiya sawda'u muslimatun wa idza tuyat wa fiha istighfarun tuyat wa laha nurun yatla'u dah. Jadi tidak ada antara mukmin itu kecuali dia mempunyai satu sahifah setiap harinya. Maka jika telah dilipatkan sahifah itu sedangkan tidak ada padanya istighfar, maka terlipatlah ia dalam keadaan hitam yang menggelapkan. Dan apabila telah dilipat sahifah itu sedangkan padanya terdapat istighfar, maka terlipatlah ia dalam keadaan pencahaya yang berkilauan. Masalah hadis ni lam yajidhu wallahu alam, tak jumpa syekh ni petahqiq ni. Tak jumpa dalam apa? Kitab-kitab tu ni tak cara kita jumpa dah. Kita kata hadis cara kita jumpa dah. Itulah cerita dia. Jadi kita tak boleh jadi itikad ni. Jadi hal ni siapa dia tak pentahqiq ni. Abdul Qadir. Kenapa? Tak nampak. Al-Jum'ah. Ada betul Al-Jum'ah. Tidak betul Al-Jum'ah ni. Bukan Habib lah gitu. Datuk Al-Jum'ah. Ya, ada Datuk Al-Jum'ah ni pun dia kata tak jumpa dah cakap lam yajidhu wallahu tatamman sumber dia. Jika dikatakan kenapa dalam bait syair ini musannif menjamakkan lafaz sahifah menjadi suhufun. Dah apa jadi suhufun dah. Pasal kata ni wajibun akhdhul ibadi suhufa. As-suhufa tu as-suhufun lah. Dia tidak jadi sahifun. Sahifun tu satu dan ni suhufun tu masih jadi jamak lah, jamak taksir. Sedangkan tiap-tiap mukallaf hanya punya satu sahifah. Satu catatan amal saja, dia apa je beri suhufun ni. Jamak ni. Pada kiamat. Dijawabnya kerana penjamakan di sini adalah untuk mengimbangi penjamakan yang ada pada lafaz al-ibad. Al-ibad tu maka dia adalah dari bab mengimbangi jamak dengan jamak. Min muqabalatil jam'i bil jam'i. Ni ada bahasa Arab. Min muqabalatil jam'i bil jam'i. Nak imbang
Nak sesuai dengan jamak ni. Bahasa an ibad tu jamak ni. Hamba-hamba. Jadi hamba-hamba. Maka kitab jamak jugalah. Walaupun 10 orang kalau kena tanya. Dia ada 10 orang lah kitab dia. Jadi hak tu je kata walaupun berapa zahir ayat dan hadis menunjukkan bahawa pengambilan sahifah itu rata-rata terjadi pada setiap manusia. Namun ada pengecualian terhadap 3 golongan manusia dah. Tapi 3 manusia itu ambil catatan amal kata. Pertama golongan para nabi. Yang kedua golongan para malaikat. Yang ketiga golongan para mukmin yang masuk syurga tanpa hisap. Tak ada nak tengok buka catatan amal tu masuk tanpa hisap ya. Pemimpin golongan ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mengenai siapakah yang akan memberikan sahifah itu kepada sekalian hamba, maka satu riwayat menerangkan bahawa angin akan menerbangkannya dari khazanah perbendaraan di bawah arasy, dan setiap sahifah itu tidak akan melangkahi leher pemiliknya. Jadi angin je bawa ke bagi siapa ke pada tu dia dah. Jadi dia tak akan lepas kikak sila yang ke sedang molek dah. Dulu tak boleh mikir dah ni, boleh mikir lah. Dengan teknologi canggih lah ni, boleh buat. Tambah-tambah dah teknologi akhirat dah. Satu riwayat lain mengatakan bahawa tiap-tiap orang itu akan dipanggil. Lantas diberikan catatan amalnya masing-masing. Dengan demikian terjadi pertentangan antara dua riwayat itu. Namun demikian kedua-duanya masih dapat dikumpulkan, yakni bahawa angin menerbangkannya terlebih dahulu dari khazanah di bawah arasy. Lantas tiap-tiap sahifah bergantungan, buku-buku catatan itu bergantungan di leher pemiliknya. Kemudian mereka menyuruh mereka itu dan mengambil sahifah tersebut dari leher-leher mereka serta memberikannya pada tangan-tangan mereka. Kata begitu. Maka mukmin yang taat akan mengambil catatan amalnya dari sebelah kanannya, yakni dengan tangan kanannya. Dan orang kafir akan mengambilnya dari sebelah kirinya, yakni dengan tangan kirinya. Dan dari belakang punggungnya ada juga. Adapun mukmin yang fasik, maka Al-Mawardi memantapkan bahawa dia itu akan mengambil catatan amalnya dari sebelah kanannya. Dan inilah pendapat yang masyhur. Ni ada khilaf lagi dah kalau fasik dia. Dihikayatkan bahawa ada pendapat yang mengatakan tawakuf. Maksudnya kita diamlah dalam masalah ini, tak sedap bincang-bincang. Dan pada pembicaraan sebahagian ulama terdapat pula satu pendapat bahawa mukmin yang fasik itu akan mengambil catatan amalnya dari sebelah kirinya. Ada juga dah ulama kata. Mengenai bilakah catatan amal itu diambil oleh mukmin yang fasik, terdapat pula perselisihan pendapat di kalangan ulama. Satu pendapat mengatakan sebelum masuk syurga, dan satu lagi sudah keluar dari neraka. Sebelum masuk syurga, satu lagi kata sudah keluar dari neraka. Allah alam. Mungkin tengok sebelum tu lagi tak bawa masuk neraka dah. Tapi tak jelas ada. Orang pertama yang akan diberikan catatan amal dari sebelah kanannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin umat Nabi Muhammad, wallahu a'lam. Dan sesudahnya Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad. Dah. Lepas tu baru orang lain pula dah. Dan orang pertama yang akan mengambil catatan amal dari sebelah kirinya adalah Al-Aswad bin Abdul Asad. Ini saudara dari Abu Salamah, kerana dia adalah orang pertama yang tidak sabar-sabar untuk memerangi Nabi pada waktu perang Badar. Jadi dia orang hak memeluk umat Nabi Muhammad ni. Terima catatan amal sebelah kanan, Umar Khattab dia kata. Lepas tu Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad ni, orang pertama yang akan ambil catatan amal dari sebelah kiri ni. Al-Aswad bin Abdul Asad, adik-beradik kepada Abu Salamah Abdullah ni. Kerana adik-beradik tu dalam kumpulan yang berlain. Seorang itu bersama Nabi dan seorang itu bersama Abu Lahab Abu Jahal. Yang memerangi Nabi dalam perang Badar. Jadi dia tak sabar-sabar pertama dah. Ada diriwayatkan bahawa dia memanjangkan tangannya untuk mengambil catatan amalnya dari sebelah kanannya. Lantas malaikat menariknya. Maka pun dia terpaksa mengambilnya dari sebelah kirinya dan dari belakang punggungnya. Perkataan musannif pengarangnya dengan kata kama minal Qur'ani nassan urifan.
Maksudnya adalah sebagaimana pengambilan yang telah diketahui dari Al-Quran. Dalam keadaan dia dinaskan seperti firman Allah. Jadi, seperti benda tu ada dalam Al-Quran. Masalah ambil catatan amal ni. Auzubillahi minasyaitonir rajim. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. Surah Al-Haqqah. Pendek. Bacaan ni nak tahqiq ni. Fa amman man uti kitabahu bi yaminih fa yaqul ha umqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Terus kat tu dulu ayat lain dah. Ni surah Al-Haqqah ayat 9-20. Ayat lain pula ni pakai sama tu kan. Ayat lain pula wa amma man uti kitabahu bi shimalihi fa yaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanat al-qadiyah. Ni baru ayat lain pula, iaitu surah Al-Haqqah ayat 25 hingga 27 ni. Dia pakai sama badannya, dia beza tu ayat 29-20 ni ayat 25-27 ni. Okey, masuk dia. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanannya, maka dia akan berkata. Okey, ambil sahifah tu. Catatan amalnya sebelah kanan dia akan kata apa? Ambillah dan bacalah catatan amalku ini. Nak menyuruh pula dah. Nak suruh orang lain baca kata. Sesungguhnya aku yakin bahawa aku akan menemui hisab terhadap diriku. Hisab baiklah. Yakin dah boleh amalnya alik kanan ni. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai kiranya, alangkah baiknya aku tidak diberikan catatan amalku ini. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Lebih baik tak tahu dah. Wahai kiranya kematian itu yang menyelesaikan sesuatu soal apa. Jadi kalau boleh tak mati lebih baik, sehingga dia tak payah memikir lagi benda-benda yang menyengsarakan daripada masyarakat dan sebelum masuk syurga neraka. Nah, baik tak ada langsung nah, tapi nak agak ada tu happy hidup nah. Dan juga firman Allah Taala, mana ni firman Allah surah Insyiqaq. Yalah. Dan juga firman Allah, ma min mu'minin illa wa lahu kullu yawmin sahifatun fa idza tawiyat wa laysa fiha istighfarun bukan Quran. Laysa fiha istighfarun tawiyat wa hiya sawda'un muslimatun wa idza tawiyat fa fiha istighfarun tawiyat wa laha nurun yatla'la. Mungkin tadi tak ada ni. Silap orang silap ni. Ni bukan. Ni ayat Quran yang kita baca dah. Kitab ni silap. Surah Al-Insyiqaq ayat 8-12 ni. Ni bunyinya. Ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Nah. Fa amma man uti kitabiyahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira yanqalib ila ahlihi masrura. Wa amma man uti kitabahu wara'a zuhri fasawfa yad'u thubura isla sa'ira. Ni baru surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 12 dah. Jadi, ni baru dah. Adapun orang yang diberikan amalnya dari sebelah kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Orang hati malik kanan ni, kalau dia kena tanya pun tidak payah. Dan akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan berbahagia. Dia akan jumpa anak beranak dia akan rasa gembira, sukaria je ni. Tak ada pun orang yang diberikan catatan amalnya dari belakang punggungnya, maka dia akan menyeru aduhai celakanya. Dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Nah surah Al-Insyiqaq.
Enggak ada kitab ni salah ni. Melayu ni lah. Tengok Arab ni. Zahir perkataan Namuk. Nah, zahir perkataan Namuk menunjukkan bahawa membaca catatan amal itu adalah dengan pembacaan yang sebenar-benarnya dan dia yang rajih. Jadi baca sungguh lah. Nama ada dikatakan bahawa yang demikian itu adalah majaz saja dah terhadap pengetahuan tiap-tiap orang dengan amal yang bermanfaat dan yang memberikan mudarat terhadap dirinya. Masuk kias saja dia tahu dah. Nah, ni orang yang mikir lebih lah. Kalau kira orang tak mikir lebih, kata baca sungguh lah. Kalau mikir lebih macam-macam. Ada setengah tu TV lah, macam-macam. Cara baca moden kan, kita internet ni macam-macam. Dah lah ni lah. Bukan canggih lagi masa tu dah. Dan tiap-tiap orang akan membaca catatan amalnya meskipun dia ummi, buta huruf. Akan tapi di antara orang yang mengambil catatan amal itu, ada yang tidak dapat membacanya kerana bingung dan kacau fikirannya disebabkan banyaknya keburukan-keburukan yang dikandungnya oleh catatan amalnya tersebut. Jadi tak nak baca bingung. Penuh dengan kesalahan dia, dosa dia, salah silap dia. Orang yang mukmin akan ditangi oleh catatan amalnya dalam keadaan putih dan dengan tulisan yang putih serta dia mengambilnya dari sebelah kanannya. Setelah mengambilkan dia pun membacanya, maka putihlah wajahnya. Lepas baca kau putihnya wajah dia lah. Dan orang-orang yang kafir akan ditangi oleh catatan amalnya dalam keadaan hitam. Lantas dia membaca, maka hitamlah wajahnya dah. Dia catatan dia pun hitam dah. Lepas dia baca hitam, kau hitam muka. Wajah dia pun jadi hitam juga. Itulah beberapa perkara tentang catatan amal. Mengambil catatan amal di hari akhirat esok. Dan benda ni kena wajib dipercayai, diyakini, kerana itu bukan hadis je dah. Al-Quran sendiri sebut secara terang dan jelas. Jadi siapa yang menafikannya boleh jadi kafir. Dan kita mohon supaya Allah semoga kita ni menerima amalan kita daripada sebelah kanan, bukan daripada sebelah kiri atau belakang.